Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah sesuatu yang menjadi musibah menimpa kamu melainkan kerana perbuatan dosa tangan-tangan kamu, dan Allah berkehendak untuk mengampunkan sebahagian besar daripada dosa-dosa tersebut. Surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama dengan Nabi Ayub alaihi salam. Saya percaya ini bukanlah kali pertama tuan-tuan puan-puan di SME Bank yang dipilih Allah untuk hadir ke kuliah Zuhur pada petang ini mendengar nama ini. InsyaAllah dalam perkongsian saya lebih kurang 45 minit ni, kita akan faham 3 perkara. Pertama sekali, apa tujuan sebenarnya kita hidup? Kita hidup sebagai hamba, dan bila kita bernama hamba, kita memang akan diuji oleh Allah. Hamba artinya kita tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki segala-galanya adalah Tuhan kita. Termasuk yang kita tidak miliki adalah kesihatan tubuh. Jangan mendakwa kita memiliki kesihatan tubuh. Kesihatan tubuh kita hanyalah pinjaman daripada Allah. Bila kita bangun pagi-pagi untuk pergi ke tempat kerja, sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan kita yang meminjamkan seketika kepada kita tenaga, kudrat dan kemampuan untuk bekerja. So kesihatan adalah pinjaman daripada Allah. Ia boleh diminta semula oleh tuannya. Aku nak balik kesihatan yang aku bagi. So pada waktu kesihatan itu diminta semula oleh tuan kita, kita tidak ada kemampuan untuk menghalang daripada tuan kita meminta semula apa yang telah diberikan kepada kita, sebab kita hanya hamba dia. Jadi Nabi Ayub alaihi salam adalah tokoh dalam perkara ini. Baginda memahami hakikat tujuan hidup adalah sebagai hamba. Iyyaka na'budu. Kemudian yang kedua adalah kita akan faham setiap benda yang menyusahkan kita sebenarnya ada kebaikan. Tuan-tuan kena sentiasa ingat, apa jua musibah yang menimpa anda, ia adalah perancangan untuk Allah berikan kebaikan di kemudian hari. Sebab kita nampak benda depan mata, kita tak nampak benda yang namanya masa depan. Cerita Nabi Ayub adalah cerita bagaimana Allah menguji baginda, dan kemudiannya selepas ujian itu Allah berikan berita gembira. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap satu perkara susah ada banyak kebaikan menanti kamu. Satu perkara susah, al-usri, ada yusra, nakira. Ada terlalu banyak kebaikan sedang direncana oleh Allah yang kamu tidak nampak, tetapi ia bakal mendatangi kamu insya-Allah. Baki lagi kamu bersabar ataupun tidak bila diuji oleh Allah dengan musibah. Dalam perjalanan saya tadi ada aksiden yang kena cium keretanya itu hampir nak tangan sahaja pemandu yang telah melanggar dengan tidak sengaja. Memang biasalah waktu-waktu begini, kesesakan di sana sini, dia orang boleh terlalai seketika. Dan yang ketiga adalah pentingnya untuk jadi seorang suami dan ayah yang tahu mendidik isteri dan anak. Anda mungkin tidak pernah mendengar cerita Nabi Ayub yang ada kaitan dengan dia sebagai seorang suami, dan mungkin dia sebagai seorang ayah. Yang anda hanya mungkin nampak adalah cerita Nabi Ayub sebagai seorang diuji Allah dengan kesakitan. Tetapi insya-Allah objektif ketiga ini kita akan capai bila anda tunggu sampai ke hujung rancangan. Tanyalah ustaz pada petang ni. Sebelum kita masuk ke dalam surah yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam, satu perkara penting yang saya kena sebutkan di sini. Bila tuan-tuan baca Al-Quran, ada cerita Nabi Ayub contohnya, bila anda baca surah tersebut, ayat tersebut, kosongkan fikiran anda daripada sebarang cerita-cerita yang pernah anda dengar. Sebab cerita-cerita yang boleh jadi anda pernah dengar akan menjadi hijab kepada anda pada keindahan cerita tersebut. Saya ulang balik Bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebaik-baik adab adalah anda kosongkan fikiran daripada sebarang prasangka. Aku dah tahu dah cerita Nabi Ayub ni. Dia memang cerita orang yang sakit, sekian. Sebab bila anda dah ada pre-judgment,
anda dah ada prasangka, anda dah ada kesaratan fakta yang anda rasa mungkin betul, ia sebenarnya boleh jadi punca kenapa hati kita tidak terkesan dengan Al-Quran. Sebab kita dah ada prasangka kepada ayat Quran tersebut. Inilah tafsirannya, cerita-cerita yang pernah kita dengar. Belum tentu cerita yang pernah kita dengar adalah tafsiran kepada keindahan ayat-ayat Allah. Jadi sifarkan minda kita daripada sebarang prasangka. Aku dah tahu dah cerita ni. Sebab pasti yang hadir ini adalah mereka merendah diri di hadapan Allah, yang pernah mengetahui cerita Nabi Ayub. Tapi tuan-tuan hadir kerana tuan-tuan ada perasaan untuk merendah diri di hadapan ayat-ayat Allah. Saya nothing, tetapi ayat Allah adalah everything. Kerana anda percaya pada cerita ayat-ayat Allah pasal Nabi Ayub, ada sesuatu yang memotivasikan anda. Sebab saya sebut isu ni kerana ramai kalangan kita yang menganggap cerita Nabi Ayub adalah sebagaimana yang dia tahu selama ini. Sebagai contoh, saya bacakan kepada anda apa yang ramai orang tahu pasal Nabi Ayub alaihi salam, tetapi apabila disiasat, apabila dikaji, diselidik dengan mendalam, ia adalah cerita yang dipertikaikan kesahihannya. Maka untuk 15 minit yang pertama ini, saya nak dedahkan dulu kepada anda cerita-cerita yang viral tentang Nabi Ayub alaihi salam. Antara cerita-cerita yang viral, yang popular, yang mungkin bertebaran di WhatsApp group dan seumpama dengannya adalah cerita bagaimana baginda ditimpa penyakit selama 7 tahun dan dibuang ke tempat buangan sampah Bani Israel, sehingga binatang berkeliaran di atas tubuh baginda. Kemudian baginda telah didatangi syaitan. Syaitan meminta izin kepada Allah, wahai Tuhanku, berikan kepadaku kekuasaan ke atas Ayub. Lalu Allah berfirman, aku berikan kepada kamu kekuasaan ke atas harta dan anak-anaknya, dan bukan dia. Lalu syaitan berpesta dan mengumumkan kepada seluruh syaitan yang lain dari timur ke barat untuk mengganggu kebun Nabi Ayub, tempat ternak unta Nabi Ayub, tempat ternak sapi ataupun lembu-lembu bagi Nabi Ayub. Semua jadi musnahkan sekelip mata oleh syaitan. Lalu syaitan kecewa kerana didapati Ayub terus bersabar. Lalu syaitan mendatangi Allah kali seterusnya dan meminta kepada Allah untuk membenarkannya mendatangi Ayub sendiri alaihi salam, jasad dan tubuhnya. Lalu apabila syaitan mendatangi tubuh jasad Nabi Ayub alaihi salam, lalu apa yang berlaku? Lalu iblis pun turun dan meniupkan sesuatu tiupan di bawah kaki Ayub, sehingga seluruh dagingnya luruh, tidak ada yang nampak kecuali. Lalu iblis meniupkan di bawah kaki Ayub sebuah tiupan yang menyebabkan luka di seluruh badan daripada hujung kaki hingga ke hujung rambut. Dan lalu iblis sampai ke satu tahap menyebabkan nampak hati. Kulit yang tutup, daging yang tutup hati itu pun dah tak ada, sampai nampak hati. Hati belah mana tuan-tuan, saya dah lupa dah. Sampai hati itu boleh jadi nampak. Betapa cedera parahnya Nabi Allah Ayub alaihi salam. Saya lupa nak sebutkan tadi, sebelum Nabi Ayub diganggu oleh syaitan sehingga baginda ditimpa habis satu tubuh kelukaan, anak-anak baginda telah dimusnahkan dalam satu runtuhan. Tiba-tiba rumah baginda yang besar, tempat berlindung daripada serangan yang telah mendatangi kebun-kebun baginda, di situ baginda dan anak-anak baginda berselindung. Tiba-tiba rumah tu pun roboh. Dan ternyata meskipun kehilangan harta dan kehilangan anak-anak, Ayub terus bersabar. And then syaitan minta izin untuk serang tubuhnya. Lalu baginda kekal dalam keadaan keimanan, sehinggalah diperintahkan Jibril untuk menghentakkan kaki pada suatu ketika, iaitu selepas 70 tahun. Ayub berada dalam kesusahan selama 70 tahun. Lalu dia berdoa. Hasil doanya itu Jibril mendatanginya dan memintanya untuk menghentamkan kakinya di atas tanah yang baginda berdiri. Kemudian keluarlah air dan muncullah air itu menjadi rawatan kepada sakit Nabi Allah Ayub alaihi salam.
Ini antara cerita yang popular, dan tidak salah sebenarnya. Kita tidak boleh menyalahkan mereka menyebarkannya kerana duka citanya ia memang ada di dalam segelintir kitab tafsir. Para alim ulama mufassirun kita meriwayatkan apa yang mereka dengar. Tetapi masalah kita adalah kita tidak menilainya, menyaringnya. Tugas para ulama memudahkan kita dengan riwayat-riwayat tersebut. Tetapi duka citanya kita yang dikurniakan Allah intelektual, dikurniakan Allah akal, sampai tak boleh nak bezakan antara seorang rasul yang dipelihara oleh Allah dengan syaitan yang boleh untuk menimpakan segala yang mereka mahukan. Jadi marilah kita jenguk bagaimana surah Al-Anbiya dan surah Sad menggambarkan cerita yang sebenar. Okey? Tidak dilupakan juga beberapa riwayat lain mengatakan isteri baginda yang akhirnya selepas lama bersabar terlepas cakap apabila baginda sedang mandi dengan air yang Jibril dah beri isyarat kepada Nabi untuk ketuk kaki dan keluarlah air macam air Zam-Zam. Lalu ketika mandi, baginda mandi lama sangat, isterinya terlepas cakap. Ini antara riwayat yang disebutkan. Isteri duduk tunggu lama, mana suami aku tak keluar lagi ni. Biasa dah keluar dah lepas mandi tu, sebab dia tolong suaminya pergi mandi di satu kamar. Dan bila ditunggu tak keluar-keluar, lalu dia kata, wahai hamba Allah, di manakah seorang yang sakit berada di sini tadi? Jangan-jangan anjing telah membawanya pergi, atau mungkin serigala. Betapa hinanya pandangan seorang isteri kepada suaminya, hanya kerana si suami sudah tidak kelihatan di tempat yang dia letakkan suaminya tadi. Padahal yang handsome depan, cantik depan matanya itu adalah suaminya yang telah ditukar oleh Allah dengan air yang diminum. Ini antara cerita-cerita yang kita memahami ia tersebar. Tapi mari kita jenguk apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam dua surah. So cerita Nabi Ayub ni tak banyak dalam Quran. Dia hanya dalam dua surah sahaja. Disebut nama di tempat lain, tetapi cerita Nabi Ayub ni dalam dua surah, surah Al-Anbiya dan surah Sad. Bukan Sa'ad, ada orang panggil surah Sa'ad, bukan, surah Sad. Baik, surah, kalau anda tengok surah Al-Anbiya dan surah Sad, pertama sekali anda akan dapati cerita Nabi Ayub adalah cerita yang Allah susun selepas cerita Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Allah cerita Nabi Daud dulu, dan Allah cerita Nabi Sulaiman anaknya, and then cerita Nabi Ayub. Inilah susunan cerita dalam surah Al-Anbiya dan surah Sad. Dan juga nama Nabi Ayub telah disebut selepas nama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam surah Al-An'am. Kesimpulannya apa? Nabi Ayub alaihi salam dikatakan adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam, keturunan Nabi Daud alaihi salam, dan dikatakan beliau mewarisi harta kemewahan yang telah ditinggalkan oleh datuk moyangnya, iaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. So ada benarnya riwayat yang menyebut Nabi Ayub alaihi salam bermula ceritanya sebagai seorang rasul yang Allah berikan kepadanya apa yang Allah beri kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, iaitulah kaya raya, harta mewah dan anak-anak yang ramai. And then something happened. Surah Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim. Ini surah apa Ustaz? Al-Anbiya, bagus. Terima kasih Ustaz, sudi sediakan slide. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah peristiwa Nabi Ayub ketika dia berdoa merintih kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkau sahajalah yang lebih mengasihani daripada segala yang boleh mengasihani. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya semula keluarganya dan seganda lagi ramainya.
sebagai rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami. Sadaqallahul azim. Jadi 2 ayat saja dalam surah Al-Anbiya, iaitulah ayat 83 dan 84, cerita pasal Nabi Ayub alaihi salam. Mari kita lihat keindahan pengajaran di dalam Al-Quran. Ni best cerita-cerita Quran bila kita belik, kita selak dari sudut bahasa yang Allah gunakan, iaitulah bahasa Arab. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Perhatikan 3 kalimah yang Nabi Ayub ucapkan mengenai dirinya dan 3 ayat mengenai Tuhannya. 3 ayat to describe about myself dan 3 ayat to describe about Allah. 3 ayat anni massaniyad-dur, bukan 3 ayat, 3 kalimah, maafkan saya. Anni massaniyad-dur, itu adalah tentang saya, wahai Allah. Saya sesungguhnya telah disentuhi dengan ad-dur, iaitulah penyakit. Kemudian 3 kalimah bagi menggambarkan siapa Allah bagi Nabi Ayub mangsa kesakitan. Wa anta arhamu ar-rahimin, engkaulah sebaik-baik pembelas kasihan. Kebetulan ya, surah Al-Fatihah 3 ayat menggambarkan Allah dan 3 ayat menggambarkan hamba Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Tengah-tengah tu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian 3 ayat terakhir bagi mazhab yang mengatakan 7 ayat tidak termasuk basmalah, maka 3 ayat terakhir adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Artinya apa? 3 ayat pertama menerangkan siapa Allah, maka iyyaka na'bud, kami hanya hamba kepadamu wahai Allah. Dan 3 ayat terakhir menunjukkan lemahnya anda, lalu anda perlu meminta hanya kepada Allah. Allah suka hambanya bila merintih hanya kepada dia. Wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, bila Allah uji anda sebagaimana Allah uji Nabi Ayub, tujuan ujian ini adalah untuk Allah tengok kamu berdoa ke tidak pada aku, kamu merintih ke tidak pada aku, atau kamu berlagak sombong, kamu tidak merintih merayu kepada aku. Allah memilih surah Al-Fatihah sebagai surah yang wajib dibaca. Allah tak pilih surah lain, kerana surah Al-Fatihah adalah doa. Surah Al-Fatihah adalah doa. Nabi Ayub diuji Allah, Allah sayang pada dia, dan tanda Allah sayang, Allah rakamkan ucapannya dalam bentuk doa. 17 kali sehari anda berdoa supaya Allah sayang pada anda. Nabi Ayub, Allah rakamkan ucapannya dalam bentuk doa, kerana Allah nak tunjukkan model hamba Allah yang Allah sayang. Jadi bukan kebetulan Allah merakamkan doa Nabi Ayub alaihi salam dengan 3 kalimah menggambarkan siapa Allah dan 3 kalimah menggambarkan dirinya yang lemah. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kata para alim ulama kita seperti Said Qutb rahimahullah, cerita Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya ni nak mengajar para pejuang Islam, orang-orang yang nak berdakwah, dia tak akan dapat lari daripada musibah. Orang yang nak tegur orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan terkena salah satu daripada apa yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya. Pertama sekali yang biasa kena pada orang yang nak mencegah mungkar dan nak menyuruh kepada ma'ruf, jomlah dengar kuliah Zuhur contohnya. Anda takkan dapat kecuali perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya. Pertama sekali yang biasa orang dapat Allah dahulukan. Itulah yang berlaku pada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh. Sebab itu nama-nama mereka muncul dulu dalam surah Al-Anbiya, iaitulah kaum perli. Ini berhijrah lah tu kanan, nak pergi kuliah lah kanan, contoh kan, orang perli balik kita. Inilah yang dibentangkan Allah dalam surah Al-Anbiya, yang menyebabkan nama Nabi Ibrahim muncul dulu. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang perli Nabi Ibrahim, orang perli Nabi Lut, orang perli Nabi Nuh. Okey, katakan tak ada orang perli anda,
Orang semua terharu dengan ucapan teguran anda. Mereka berterima kasih pada teguran anda. Allah uji anda dengan ujian kedua. Yang ini menyebabkan muncul nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman pula. Allah akan uji anda dengan kesenangan. Pendapatan anda di SME Bank meningkat, alhamdulillah. Banyak allowance dapat, alhamdulillah. Ramai orang tumbang dalam ujian yang kedua. Dan katakan anda tidak tumbang dengan ujian kesenangan, ujian nikmat, ujian ketiga belum tentu anda tidak tumbang, namanya ujian sakit. Maka Nabi Ayub pun muncul dalam suratul Anbiya. Kerana baginda adalah tokoh yang lulus dalam ujian, kaum perli dia sabar. Allah beri kepadanya kesenangan, harta yang banyak, anak yang ramai, dia lulus, dia kekal dalam kehambaan. Sekarang Allah uji dengan ujian ketiga, namanya ujian kesakitan yang amat sangat. Dia telah lulus. Inna wajadanahu sabira. Jadi bukan mudah untuk lulus dalam ujian-ujian yang telah saya sebutkan tadi. Sekarang tuan-tuan, mari kita perhatikan kehalusan doa Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub kata, okey, kalau kita ambil satu hadis Nabi SAW, sebab para ulama seperti Ibnul Arabi, beliau menyatakan tak ada keterangan yang sahih mengenai Nabi Ayub kecuali daripada Al-Quran dan satu hadis yang sahih. Dan ada lagi satu hadis yang dikatakan sahih tetapi diperselisihkan, iaitulah hadis itu menyebut Nabi Ayub alaihi salam, kita anggap hadis itu benar, iaitulah baginda, kata Nabi SAW, wallahu alam, telah ditimpa sakit 18 tahun. Katakan hadis itu benar, insya-Allah, mudah-mudahan. Tetapi ada satu lagi hadis yang saya tak akan bacakan kecuali di hujung nanti. Katakan 18 tahun merana kesakitan, dan Allah Azza wa Jalla tidak menerangkan sakit apa, tetapi ada isyarat-isyarat kepada kesakitan tersebut. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan nak catat boleh catat, iaitulah surah Al-An'am ayat 84. Kalau tuan-tuan balik baca nanti, tuan-tuan akan dapati Nabi Ayub alaihi salam telah diletakkan Allah selepas nama Nabi Sulaiman, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nama Nabi Yusuf dan selepas nama Nabi Sulaiman. Bukan surah Al-An'am, maafkan saya. Ini surah yang okay, sekejap saya semak. Surah Al-An'am, betul lah, surah yang ke-6 ayat yang ke-84, iaitulah Nabi Ayub telah diletakkan oleh Allah namanya selepas Isa dan sebelum Yunus. Dan barang siapa tahu cerita Nabi Yunus, dia ada cerita. Barang siapa mengetahui cerita Nabi Isa, tahukah anda antara yang dirawat oleh Nabi Isa alaihi salam adalah sopak, sejenis penyakit kulit. Dan tahukah anda Nabi Yunus juga, bila dia diludah, dikeluarkan oleh Dhannun, ikan nun, ya, sejenis ikan yang besar menelan baginda telah sakim, juga ditimpa dengan satu sakit pada kulit dan pada dalam tubuhnya. So bila Nabi Ayub diletak di tengah-tengah itu, maka fahamlah kita baginda ditimpa dengan sakit yang lebih kurang sama, iaitu sakit pada kulit dan sakit pada dalam tubuh. Kemudian perhatikan kehalusan doa Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub berkata, katakan 18 tahun baginda merana dengan kesakitan. Anni massaniyad-dur, ya Allah, sesungguhnya saya telah disentuhi oleh ad-dur. Ad-dur artinya kesakitan. Dia lebih umum daripada ad-dar.
Artinya apa? Nabi Ayub dia tidak memperincikan apa yang dia sakit. Dia hanya menyebut dengan satu patah perkataan saja, ya Allah, saya ditimpa kesakitan. Baginda tidak memperincikan sakit apa. Baginda hanya menyebut satu jenis kesakitan, dan tidak ada kesakitan lebih sakit daripada ini, wahai Allah. Dan dia luahkan kepada Allah. Ini menunjukkan yang pertama, baginda tidak suka untuk memperincikan sakitnya di hadapan Allah. Kerana bagi Nabi Ayub, Allah lebih mengetahui sakitnya. Lalu kenapa saya nak mengeluh? Sehingga terlalu menyenaraikan, saya sakit tang situ, saya sakit tang sini, saya sakit tang situ, saya sakit tang sini. Allah tahu sakit kamu. Lalu Nabi Ayub merintih, ya Allah, saya telah ditimpa kesakitan. Dan kata para alim ulama kita seperti Al-Imam Al-Qurtubi, Nabi Ayub meluahkan sakit ini hanya, Al-Qurtubi kata ada 15 riwayat, ada 15 cerita untuk menghuraikan ad-dur. 15 riwayat, takkan nak bentang semua kat sini kan. Dia menyenaraikan nombor satu sekali, yang lebih akrab, yang dia lebih yakini. Nabi Ayub akhirnya berdoa hanya apabila baginda sudah tidak lagi boleh untuk mengerjakan kefarduannya. Dan sebelum itu dia tidak meminta kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada Allah. Dan katakan 18 tahun, wallahu alam. Selepas baginda sudah tidak boleh solat dengan khusyuk kerana kesakitan yang ditanggung, maka barulah baginda berdoa. Dan kefarduan sebagai seorang rasul bukan sekadar solat, tetapi untuk menjadi nabi, memberi peringatan kepada kaumnya. Bila dah tak boleh bangun, tuan-tuan, dah tak boleh bangun, tak larat nak bangun, maka anda sudah tidak boleh untuk mengerjakan kewajipan anda sebagai seorang rasul. Maka pada waktu ini baru dia berdoa. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi Ayub alaihi salam, sepanjang dia diuji, katakan 18 tahun, dia memahami yang dia sedang diuji Allah. Dan setiap ujian Allah ada kebaikan. Allah pasti ada kebaikan yang aku tak nampak. People always judge book by its cover. Aku nampak kesakitan, yang aku tak nampak kebaikan sedang banyak direncana oleh Allah. Lalu Ayub tidak berdoa pada Allah. Tuan-tuan, kita tidak sekuat Nabi Ayub. Saya faham, saya pun tidak sekuat Nabi Ayub. Bila kita sakit, kita akan berdoa terus pada Allah supaya Allah berikan kepadaku sembuh. Tetapi soalan penting, apa tujuan anda minta Allah sembuh? Yang inilah yang menyebabkan kita akan faham kenapa Nabi Ayub tidak berdoa katakan 18 tahun. Kecuali pada tahun yang ke-18 akhirnya dia berdoa, kerana sakit telah menghalang dia daripada mengingati Allah. Solatnya tidak lagi khusyuk kerana kesakitan yang ditanggung. Dan dia merasakan dengan sakit ini dia sudah tidak boleh mengerjakan kewajipan. Jadi anda minta disembuhkan oleh Allah, saya minta disembuhkan oleh Allah. Tanya balik, what's next? Untuk apa sembuh itu? Belajar daripada Nabi Ayub. Bukan dari sudut tidak berdoa bila sakit, tetapi beradab bila berdoa pada Allah bila sakit. Apa adabnya? Nyatakan sembuh untuk apa? Kerana Ayub alaihi salam meluahkan fakta, ya Allah. Kata para ulama, Ayub tidak pun memohon solution dalam doa ini. Ayub tidak pun memohon, ya Allah ashfini, rawati saya, ubati saya, tidak disebutkan. Sebab Ayub mempercayai sembuh ke tidak sembuh ke, sakit ke, sehat ke, semuanya Allah berhak untuk memperlakukan hambanya. Sebagai seorang hamba, saya hanya perlu bersangka baik pada Tuhan saya pemilik kesihatan. Lalu Ayub memahami dengan kesakitan ini dia diganjari Allah dengan pengampunan dosa walaupun dia Rasul Ma'sum. Jadi Allah mengilhamkan perkataan ini kepada Nabi Ayub, lalu perkataannya menjadi hujah kepada ahlul balak.
Maknanya orang-orang yang sakit tak boleh beri alasan. Kerana Ayub alaihissalam pernah berkata bahawasanya apabila aku ditimpa ad-dur, aku memahami ia ujian daripada kamu. Batu ayat yang saya bacakan mula-mula tadi tuan-tuan, Asy-Syura menyebut apa? Apabila kamu ditimpa musibah seperti kesakitan contohnya, maka sebenarnya Allah berkehendak untuk mengampunkan dosa-dosa yang tangan-tangan kamu lakukan. Jadi kita kena ingat sakit yang menimpa kita adalah kerana dosa kita. Maka sepanjang kita sakit, ia adalah tempoh pengampunan dosa. Lalu Ayub tidak meminta supaya disembuhkan kerana dia sedang memahami dia sedang disucikan Allah dan diangkat Allah ke peringkat yang paling tinggi. Tetapi bila sakit itu sudah menghalang kewajipan dia, lalu dia memohon kepada Allah. Kita bukan nak ikut Nabi Ayub dari sudut tidak berdoa sepanjang 18 tahun. Tidak tuan-tuan. Yang saya sebutkan tadi adalah apa tujuan anda minta disembuhkan Allah. Sebut dalam doa anda. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doa anda. Bagi Nabi Ayub, sakit ini telah menyebabkan dia tidak boleh menjalankan kewajipannya. Fastajabna lah. Lalu Allah mustajabkan doanya. So ini satu pengajaran untuk doa yang mustajab. Kaitkan permintaan anda dengan kehambaan kepada Allah. Anda mahu duit lebih? Apa kaitan dengan menjadi hamba Allah? Anda mahu kesihatan dipulihkan daripada sakit? Kaitkan dengan hamba Allah. Kalau tak kait, wallahu alam, dibimbangi Allah tidak mendengar rintihan kita. Sebab itulah di penghujung surah Al-Anbiya ayat 84 Allah sebut wa dzikra lil abidin. Semua orang yang menyebut iyyaka na'bud, semua orang yang mengatakan kami hamba Allah 17 kali sehari dalam surah Al-Fatihah, dia kena belajar daripada model yang kami paparkan, iaitulah Nabi Ayub, di mana seorang hamba mesti redha, bukan pasrah saja. Ya, macam mana dah ditimpa sakit, ini pasrah. Redha artinya apa? Allah sudah mengampunkan dosa saya sepanjang saya sakit. Dan kalau saya memohon pada Allah agar disembuhkan, biarlah dengan sembuhnya saya lebih aktif untuk beramal soleh, saya lebih mudah untuk solat dengan lebih khusyuk. Mention benda tu dalam doa. Wa dzikra lil abidin. Fastajabna lah. Sebelum tu tuan-tuan, Nabi Ayub berkata, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau bila belas kasihan kepadaku, engkau tidak pernah sama dengan orang lain. Anta arham. Sebab mak bila beri kasih sayang kepada anak, ada kepentingan tak? Mungkin tak ada kepentingan duniawi, tapi ada kepentingan ukhrawi. Anak ni mudah-mudahan doakan aku kat lubang kubur nanti. Ada kepentingan. Anak bila buat baik pada ayah, ada kepentingan duniawi? Tak ada kepentingan. Tapi kepentingan akhrawi ada tak? Ada. Supaya dengan amal soleh ini menyebabkan aku masuk ke syurga, kerana buat baik pada mak dan ayah adalah perintah Allah. So ada kepentingan ukhrawi. Tetapi Nabi Ayub mengajar anda, Allah tak ada kepentingan duniawi pada hamba-hambanya, Allah tak ada kepentingan ukhrawi kepada hamba-hambanya. Maka sebab itu Ayub berkata, anta arham ar-rahimin. Engkau sangat berbeza daripada orang lain bila memberikan belas kasihan. Ini maksud Ar-Rahman yang anda baca dalam surah Al-Fatihah. Allah memang tak ada kepentingan bila dia beri belas kasihan pada anda. Bila dia timpakan anda kesakitan, sebenarnya bagi Nabi Ayub, Allah sudah menunjukkan kasih sayangnya yang anda tidak boleh dapati ada pada orang lain. Kerana cara Allah timpakan kasih sayangnya adalah dengan cara yang berbeza. Antaranya dengan cara menimpakan anda sakit. So di antara rahmat Allah tuan-tuan, bila anda diuji dengan sakit, anda kata pada diri anda yang aku sedang diuji Allah, itu tanda rahmat Allah berlaku pada anda. Sebab ramai orang bila diuji Allah, Allah tak ada dalam fikirannya. Dalam fikirannya, kenapa saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak masa akan datang? Tetapi bagi orang yang diuji Allah dengan kesakitan, bila dalam fikirannya, dalam doanya adalah Allah sayang saya, diuji saya, ini dalam fikirannya, ini sebenarnya tanda dia sedang diberikan rahmat oleh Allah. Kerana inilah ucapan Nabi Ayub yang diberikan rahmat oleh Allah. Sebab tu cerita Nabi Ayub, bila kita tidak keterlaluan, kita akan rasa cerita Nabi Ayub cerita kita.
Kita tidak keterlaluan dalam meletakkan. Sebab itu kata seorang ulama yang bernama Dr. Sulaiman Al-Ashqar, dia kata bila dia kaji Bible, bila dia kaji Torah, Old Testament, New Testament, dia kaji surah Sad, dia tengok Nabi Sulaiman banyak betul fitnah dalam Injil Taurat yang telah diselewengkan. Dia tengok cerita Nabi Ayub, banyak benar cerita fitnah kena pada Nabi Ayub, khususnya dalam surah Sad. Maka Sulaiman Al-Ashqar kata, cerita Nabi Ayub dibentangkan dalam Al-Quran kerana Allah Maha mengetahui kebatilan yang akan dibentangkan oleh kitab-kitab yang telah diselewengkan. Maka yang anda akan dapati adalah cerita-cerita yang keterlaluan, yang tidak benar di dalam Old Testament, yang menggambarkan Job, namanya Job, tetapi dalam Quran dinamakan Ayub. Antara kalau anda rajin bila Old Testament, anda akan dapati pertama Ayub bukan Nabi, Ayub hanya hamba Tuhan yang saleh. Tengok apa yang Old Testament paparkan pada anda, menafikan kenabian tetapi mengatakan orang yang baik. Astaghfirullah, Ayub adalah Rasul. Sebab tu dia meminta pada Allah, berikan saya penyelesaian kepada masalah saya, wahai Allah, saya tak minta sembuh, Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik untuk saya. Tetapi kerana saya seorang Nabi, saya kena mendidik Bani Israel, nak bangun pun dah tak boleh, maka tolong saya wahai Allah, saya tak minta sembuh, saya hanya minta yang terbaik daripada sisimu, apa yang terbaik untuk saya. So ini menunjukkan dia Rasul, dia Nabi. Tetapi sebaliknya Old Testament menggambarkan dia bukan Nabi, sebagaimana mereka fitnah Daud dan Sulaiman sebagai bukan Nabi, just David, King David, just Solomon, King Solomon. Kemudian kalau anda beli Old Testament, anda akan mendapati Ayub telah pasrah dan tidak redha. Maknanya ada cerita panjang lebar Ayub dengan 3 orang kawannya, dan cerita itu direngkaskan Ayub dia seperti tak boleh terima rukun iman yang ke-6. Tuan-tuan tahu rukun iman yang ke-6? Qada dan qadar. Dia macam tak boleh terima. Macam mana dah Allah beri kepada saya? Ini kenyataan yang berbahaya, iaitu tidak ada unsur la yusibana illa ma kataballahu lana. Bila kita diuji Allah, kita kena kata apa? Tuan-tuan kena hafal doa ni. La yusibana, follow? Ini suara saya ambil Iban selepas penat bekerja, tak apa tuan-tuan. La yusibana illa ma kataballah lana. Beri perhatian kepada lana, bukan alaina. Allah didik orang-orang beriman bila ditimpa musibah, dia mau kena oyak Gabriel. Tidaklah ditimpa musibah ke atas kami kecuali ia telah ditulis di Lauh Mahfuz, dan segala yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah lana, bukan alaina. Nak faham lana, bilik surah Yasin. In yuridnir rahmanu bidur, segala keburukan yang menimpa kami hanya keburukan depan mata kami, tetapi di sisi Allah yang tertulis sebenarnya Ar-Rahman, ia adalah perancangan daripada yang Maha Pengasih untuk beri kebaikan. Cuma anda tak nampak. Malah Jumaat anda baca Yasin, anda kan lalu ayat ni, in yuridnir rahmanu bidur. Bila mudarat datang, sebenarnya datang daripada Ar-Rahman. Kalau anda tak baca Yasin pun, anda baca surah Al-Kahfi, anda lalu 3 checkpoint Nabi Khidir. Nabi Khidir ajar Musa, jangan sangka buruk, kanak-kanak ini terbunuh, rahmat Allah nak masukkan dia ke syurga. Sebab kalau dia membesar lagi 20 tahun, dia akan jadi kafir. Lalu Allah pilih saya sebagai asbab membunuh anak ini, bukan saya musabab. Baca suratul Kahfi. Jadi seorang mukmin, dia tak akan kata perkataan-perkataan yang tidak baik kepada Allah. Lana artinya benda itu baik daripada Allah, alaina artinya benda itu negatif. Bagaimana Allah mendidik kita untuk berkata-kata apabila diuji oleh Allah. Maka Allah fastajabna, orang belajar bahasa Arab, fa di sini artinya dengan pantasnya, tidak lengah walau sesaat. Sebaik saja Ayub berdoa, terus tidak selang walau sesaat, kami perkenankan permintaannya. Fakashafna bihi min dur. Kasyafa artinya merungkai sesuatu yang tertutup, menanggalkan sesuatu yang memakai. Seolah-olah penyakit yang menimpa Nabi Ayub
adalah penyakit yang menutup tubuhnya, maka itulah sebabnya disebut penyakit kulit. Bila Allah kata fakashafna, dengan mudahnya kami tanggalkan sakitnya itu. Min dur artinya nakirah, di situ artinya macam-macam Ayub punya sakit sebenarnya aku tahu. Bila Allah kata kami tanggalkan segala penyakit, tadi ad-dur, sekarang dur, artinya apa? Segenap penyakit yang Ayub tak luah pada aku tahu. Dan aku tanggalkan semua sakit-sakit di kaki, di kepala, di tangan, di tubuhnya. Aku tanggalkan semuanya kerana dia akhirnya merintih kepada aku dan memohon hanya kepada aku. Wa atainah, dan berita gembira yang seterusnya, kami kembalikan kepadanya dengan mudahnya ahli keluarganya, dan kami berikan gandaan jumlah ahli keluarganya kepadanya. Maka setengah ulama menyebut Nabi Ayub ada anak sekian ramai, katakan contoh 12 orang sebelum ditimpa musibah. Wallahu alam, riwayat kata apabila datang ujian, sebelum ujian tubuhnya, kesemua anaknya 12 orang meninggal dunia sekelip mata dalam satu musibah. Wallahu alam. Tetapi bila baginda dimustajabkan doa, dipulihkan tubuhnya, Allah bukan sekadar kembalikan anak 12 orang, bahkan wa mithlahum, digandakan. So gandaan 12 adalah 24. Itu riwayat, wallahu alam. Tetapi yang saya lebih tenang adalah apa yang disebut oleh seorang ulama Jordan, Fadl Hasan Abbas rahimahullah. Dia kata semasa Nabi Ayub sakit, kesakitannya telah menyebabkan anak-anaknya lari. Anak-anak lari, tak payah pelik lah. Bila mak sakit, ayah sakit, anak-anak lari, tak nak ambil kisah. Dulu ayah kaya raya datang belaka, tapi bila ayah sakit berat pakat lari belaka. Lalu bila Allah pulihkan kesihatan, isteri pun bagi tahu kat WhatsApp group, ayah dah okey. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum, kami kembalikan anak-anaknya kepadanya. Maknanya anaknya bukanlah mati. 12 orang dalam satu rumah besar yang saya ceritakan tadi, tetapi anak-anak itu iftaraku, mereka melarikan diri sahaja sebab terlalu mungkin buruk keadaan ayah mereka, lalu mereka tidak mahu dikaitkan dengan ayah mereka, lalu mereka melarikan diri. Bila Ayub dipulihkan Allah, mereka dikembalikan Allah. Dan bukan sekadar anak-anak yang telah hilang, melarikan diri, telah dikembalikan, ya, reunion. Bahkan Allah cetuskan lagi 12 orang anak, ya, katakan 12 orang anak betul, maka 12 lagi lahir daripada isteri yang telah aqim, isteri yang telah mandul. Tak payah pelik, sebab isteri Nabi Zakaria pun boleh melakukannya, isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah pun boleh melakukannya. Maka tidak perlu pelik isteri kepada Ayub tiba-tiba boleh lahir lagi anak lagi 12 orang. Wallahu alam. Ia boleh berlaku dalam masa yang mengambil masa, ya. Mungkin kembar setiap tahun, maka 6 tahun dapatlah 12 orang lagi, wa mithlahum. Tetapi kata Fadl Hasan Abbas rahimahullah, bukan kata Fadl Hasan Abbas sudah sebutkan tadi, yang saya nak sebutkan adalah pendapat jumhur sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Alusi. Dia kata begini, anak dia mati belaka 12 orang, dan bila Nabi Ayub dipulihkan Allah, Allah mustajabkan doa dia. Tuan-tuan, anda sakit berat, anda pulih daripada sakit pun anda dah gembira sebenarnya. Anda dah tak payah fikir anak anda sendiri dah dipulihkan. Sakit itu sebenarnya boleh menyebabkan anda maut. Apatah lagi doktor kata anda boleh bertahan lebih kurang 1 tahun saja. Tapi bila anda dipulihkan oleh Allah, mana tak gembira anda yang menyangka anda akan maut? Itu dah cukup gembira bagi anda. Tetapi anak yang juga telah mati, ini kata jumhur, kata Al-Alusi, Allah hidupkan balik anak-anak tu. Anda mungkin tidak boleh berfikir dengan waras, anda mungkin tidak boleh menggunakan logik, tetapi baca surah Al-Baqarah. Kata Al-Imam Ar-Razi, baca surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ada penduduk sebuah kota dihidupkan balik oleh Allah, wahum ulufun hadaral maut. Ada cerita pasal 70 orang pengikut Nabi Musa yang kata nak tengok Allah, Allah matikan dia orang, Allah hidupkan balik kan, Allah hidupkan balik. Maka ini juga salah satu tafsiran, di mana anak-anak tu mati 12 belaka, tiba-tiba Allah hidupkan balik.
Allahu Akbar. Tidak ada benda yang pelik dari Allah. Allah boleh buat dengan mudah. Jadi cerita ini adalah cerita yang telah menimpa Nabi Allah Ayub alaihi salam, dan kita ada lebih kurang 7 minit lagi untuk saya bawa pada anda sedikit tambahan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ayub di dalam surah Sad, surah yang seterusnya. Boleh ke lagi ni? Boleh tahan lagi ke? Nampak dah tak tahan belakang tu? Sikit lagi dalam surah Sad, Nabi Ayub doa tak sama dengan doa dalam suratul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukura 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Beri perhatian. Wahai Allah, saya telah disentuhi. Kalau anda perasan, dua-dua doa ini menggunakan perkataan massani. Siapa ni? Nama artis ke apa Massani ni? Bukan. Massani artinya saya disentuh. Kata Ibnu Ashur rahimahullah, khafif, ia hanyalah sentuhan yang sedikit. Tuan-tuan, anda masak, terkena percikan api, benda tu sikit ke banyak? Sikit je kan? Aduh, itu dipanggil mas. Terkena sentuhan minyak, sikit je, aduh. Ayub alaihi salam bukan kena sikit. Ayub kena seluruh tubuh. Tapi dia beradab di hadapan Allah. Dia berkata, ya Allah, apa yang menimpa saya sikit je. Orang lain mungkin lebih susah daripada saya. Betapa merendah dirinya Ayub AS. Lalu Allah gambarkan ucapannya, walaupun dia mungkin bukan bercakap dalam bahasa Arab sebenarnya, tetapi Allah gambarkan ucapannya dalam bahasa Arab dengan menggunakan masani, iaitulah aku terkena sikit je ya Allah. Adur, aku terkena sikit je. Artinya orang lain lebih susah daripada aku, yang aku tidak tahu siapa mereka. Ujian ini terlalu kerdil daripadamu wahai Allah. Kalau kau mahu ujian lebih berat daripada ini, dan mudah-mudahan kau tidak menguji sesuatu aku tidak mampu pikul. Ini menunjukkan Nabi Ayub mengajar anda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan berikan anda beban yang anda tak boleh pikul. So dengan menggunakan masani, ya Allah, aku masih boleh pikul wahai Allah. Tetapi kerana aku sudah tidak boleh solat dan aku tidak boleh berdakwah, maka tidak ada faedah aku menjadi rasul dengan kesakitan ini. Sedangkan kau amanahkan aku untuk menjadi rasul, maka objektif tidak tercapai. Maka do something. Ayub tidak meminta sembuh. Ayub meminta Allah atas dasar belah kasihanmu, do something. Lalu ayat dalam surah Sad menyebut massaniyas syaitan binusbin wa adzab. Ayat ini mengajar anda bahaya paling besar bila diuji dengan kesakitan adalah bukan sakit tu, tetapi bisikan syaitan. Di sinilah fitnah kepada Nabi Ayub bertebaran, yang mengatakan syaitan berkata-kata dengan Allah, lalu Allah memberikan lesen kepada syaitan untuk menimpakan mudarat kepada Ayub. Tuan-tuan, kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, sejak daripada syaitan iblis disingkirkan daripada syurga, Allah tidak pernah berdialog dengan syaitan. Sejak daripada iblis disingkirkan daripada syurga, Allah tidak pernah berdialog dengan syaitan. Lalu selidiklah semula riwayat-riwayat yang mengatakan iblis bersembang dengan Allah. Apatah lagi Allah membenarkan syaitan mengatasi hamba-hambanya. Syaitan tidak boleh melakukan apa-apa kepada hamba-hamba Allah kecuali was-was. Dalil, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan hujung ayat itu adalah min syarril waswasil khannas. Maka anda perhatikan ada perkataan azab dalam surah Sad, yang mana telah disebut oleh para alim ulama mufassirun kita adalah Ayub merintih pada Allah, ya Allah, sakit ini hanya sedikit, tetapi azabnya adalah bisikan syaitan mengganggu saya. Apa bisikan syaitan kepada hamba-hamba Allah yang ditimpa sakit? Allah tak sayang kamu, Allah marah kamu, sebab itu bagi kamu sakit. Dia nak anda putus asa daripada taubat, dia nak anda putus asa daripada rahmat, dengan anda menganggap sakit itu tanda murka Allah. Satu, bisikan syaitan, na'udzubillah. Yang kedua, anta Rasulullah, kamu Rasulullah, bagaimana Allah boleh biarkan kamu wahai Ayub? Doa pada Allah supaya Allah menghilangkan dengan segera. Ini pun bisikan syaitan.
Syaitan bisik sembuh, minta sembuh, minta sembuh. Tetapi anda tak nampak for what purpose minta sembuh, for what purpose minta kaya, for what purpose minta anak ramai. Na'udzubillah. Jadi syaitan sangat bijaksana untuk mencelah di celah-celah rintihan anda. So, tak salah berdoa pada Allah bila sakit. Memang kita kena merintih pada Allah. Tetapi, aku bagi kau sihat, kau nak apa sebenarnya? Maka sebutkan dalam doa anda. Mudah-mudahan anda tergolong daripada golongan yang disebut sebagai Ayub di dalam Al-Quran. Kerana tidak ada doa Ayub kecuali diperkenankan Allah. Kalau nak doa mustajab masa sakit, belajar daripada Nabi Ayub alaihi salam. Iaitulah Nabi Ayub sangat berjaga-jaga dengan bisikan syaitan yang bijak menggelicik, yang bijak mencelah. Ketika anda memahami ini ujian daripada Allah, jangan kerana anda hamba Allah, anda tidak berdoa langsung, ini ujian Allah, ini ujian Allah. Dah, ambil sikap pertengahan. Anda mohon pada Allah syifa, anda mohon daripada Allah penyelesaian, tetapi jangan terlupa sembuh anda untuk apa. Lalu tambahan yang penting daripada surah Sad, iaitulah kalau anda baca, Allah bila mustajabkan doa Nabi Ayub, Allah perintahkan Nabi Ayub untuk melakukan sesuatu. Urqut birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Saya pergi Turki, tempat nama Shanli Urfa. Saya pergi ke tempat yang dikatakan air yang masih lagi ada sampai sekarang, yang dikatakan telah merawat sakit Nabi Ayub alaihi salam. Jadi wallahu alam lah tempat itu sejauh mana kebenarannya, sebab saya tak minum pun air kat situ. Tapi sihat saja alhamdulillah sampai sekarang. Wallahu alam sejauh mana kesahihan tempat itu. Didakwa tempat yang air Nabi Ayub Allah munculkan daripada tanah. Kerana ayat ini memberitahu maknanya urqut birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu wahai Ayub, lalu terpancarlah air. Lalu Allah berfirman, inilah air yang sejuk untuk mandi. So bila Nabi diperintahkan mandi dengan air yang muncul daripada tanah, Nabi tak nampak pun di situ ada air, tiba-tiba muncul air. Beritahu saya, cerita Nabi mana yang air muncul daripada tanah? Nabi Ibrahim alaihi salam melalui anaknya Ismail alaihi salam. Cerita Nabi mana air muncul daripada batu? Batu boleh muncul air, bukan sungai. Cerita Nabi Musa alaihi salam. So bukan tanah tu yang ajaib. Yang ajaibnya Allah Azza wa Jalla. So bila Nabi mandi daripada air tersebut, ini memberikan isyarat kedua, iaitulah Nabi ditimpa sakit kulit. Dan bila Allah perintahkan syarab, minum, ini menunjukkan Nabi membersihkan dalamannya daripada sebarang anasir-anasir najis-najis bisikan syaitan. Sakit di dalam mungkin juga berlaku, maka minum itu merawat dalaman. Tetapi ayat ini menunjukkan air ini dikurniakan untuk sakit zahir dan sakit dalaman. Maka pelajarilah sesuatu. Ramai orang sihat di luar, tetapi tidak sihat di dalam. Lebih baik kita sihat di dalam, walau apa juga berlaku kepada tubuh kita. Dan akhir sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ayub pada ayat 44 untuk ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Allah tak sebut pukul siapa. Masih ingat objektif ketiga saya sebut di awal kuliah ini, yang saya kaitkan Nabi Ayub sebagai seorang suami yang pandai mendidik isteri. Ini dalilnya ayat 44 surah Sad, di mana tiba-tiba lepas Nabi Ayub pulih dan didatangkan semula ahli keluarganya yang melarikan diri daripadanya, atau mungkin dihidupkan semula ahli keluarganya dan digandakan dengan anak-anak kandung yang seganda dengannya. Tiba-tiba Allah perintahkan, ambil segenggam jerami, okey, dan pukullah dengannya. Di sini para ulama kita tak tahu apa makna ayat ini, lalu mereka membawa pelbagai riwayat, tetapi cukuplah menenangkan kita, iaitulah dikatakan isteri Nabi Ayub alaihi salam adalah manusia yang paling sabar dengan karenah Nabi Ayub semasa sakit. Tetapi sampai satu tahap isterinya sendiri sudah tidak lagi boleh menahan kesabarannya. Lalu dia berkata kepada suaminya, bang,
abang Rasulullah, abang angkat tangan, Allah mustajabkan doa abang. Abang doalah pada Allah bang. Katakan 18 tahun. Akhirnya si isteri yang sabar dan tabah, tuan-tuan. Isteri 18 tahun sabar. Dan dia bukan minta tolong sesuatu yang pelik-pelik. Dia hanya minta tolong suaminya berdoa. Kalau tengok Israiliyat kata isterinya sampai jual rambut, sampai botak kepala, dia nak cari duit untuk beli ubat untuk si suami. Lalu bila si suami perasan kenapa isteri duduk pakai tudung depan dia, itu riwayat Israiliyat lah. Lalu si suami kata, kamu jual rambut kamu, sedangkan rambut kamu itu adalah aurat, ia hanya untuk saya lihat, saya akan pukul kamu 100 pukulan. Itu riwayat Israiliyat. Tetapi riwayat yang lebih tenang bagi saya adalah si isteri mengatakan pada suami, bang, doa bang, abang Rasulullah, sampai bila kita nak menanggung kesusahan sebegini ya bang. Ini menunjukkan si isteri tetap sabar. Si isteri tidak menjual auratnya. Tetapi si suami kata, kita sudah senang begitu lama, biarlah kesusahan kita menyamai tempoh kesenangan kita sekurang-kurangnya. Dan sekiranya aku sihat nanti, aku akan sebat kamu, bukan sebat, aku akan pukul kamu 100 sebatan. Kerana ucapan ini tidak sepatutnya diucapkan oleh kamu sekiranya kamu benar-benar memahami ini ujian daripada Allah yang ada kebaikan. Dan bila Nabi Ayub sihat, dia kena tunaikan janji, wala tahnath, wala tahnath. Nabi kena tunaikan janji, Nabi tak boleh khianat. Tetapi Nabi Ayub berdoa, ya Allah, saya sudah berjanji pada kamu untuk pukul isteri saya dengan 100 pukulan. Tetapi sekarang saya menginsafi perkataan itu perkataan yang keterlaluan, sedangkan isteri saya taat bersama saya begitu lama. Ya Allah, ringankan. Lalu perkenan baginda Nabi Ayub berdoa telah diperkenankan, Allah ringankan daripada 100 pukulan menggunakan jerami, bukan sebat ni, menggunakan jerami. Jerami ni apa ya tuan-tuan, google lah. Jerami yang dah bercampur aduk antara kering dengan yang basah itu, ya. Lalu Allah ringankan dengan cara bukan 100 kali sebat, tetapi kumpulkan 100 tangkai padi ke apa contohnya kan, yang sudah kering tu, kumpulkan segenggam dan pukul sekali je. Kalau orang yang tak ada peri kemanusiaan, tuan-tuan, dia akan kata, aku sakit lama tahu tak, biar kamu rasa sakit aku, 100 kali sebat. Tetapi kerana seorang suami, dari satu sudut dia kena didik isteri, dari satu sudut dia tak boleh keterlaluan dalam pendidikan isteri, maka dia memohon pada Allah, Allah perkenankan, Allah ringankan syarak pada waktu itu, iaitulah cukup dengan sekali sebatan, bukan sekali pukulan, tetapi dengan 100 tangkai jerami. Perlu dijelaskan, Allah tak sebut isteri, Allah juga tidak sebut adakah salah seorang anaknya. Tetapi kita memahami Nabi Ayub semasa dia sakit, dia telah memberitahu salah seorang, sama ada isterinya atau anak-anaknya, sampai hati kamu lari daripada saya, sekiranya saya pulih, saya akan pukul kamu semua. Ini sekiranya salah seorang anak melarikan diri. Lalu bila anak-anak itu kembali, Nabi Ayub kena tunaikan janji, maka tidak perlulah 100 pukulan. Mungkin anak-anaknya ramai, maka 100 itu muncul. Mungkin anak-anak ramai, setiap seorang 1 pukulan. Tetapi sekarang diringankan dengan hanya satu genggam jerami dan dipukul sekaligus sahaja. Jadi mudah-mudahan kisah Nabi Ayub alaihissalam ini memberikan satu gambaran baru kepada anda semua. Minta maaf atas kelewatan masa, terlanjur masa saya ambil ini. Tapi saya berjuang untuk memberikan satu persembahan yang saya harap kita tidak terlalu cepat bersetuju dengan cerita-cerita yang viral, yang kita tahu, yang popular, sedangkan ada alternatif lain bila kita belik rujukan yang mungkin lebih baik bagi kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.